Antara salah satu pengalaman yang menariklah bagi aku ketika aku bertugas di majalah Mastika ialah aku dapat menemu bual seorang ahli meson di Pulau Pinang. Ahli meson yang aku temu bual ini rupa-rupanya merupakan seorang ahli yang mempunyai kedudukan yang tinggi yang dipanggil third degree mason. Ketika itu aku ditugaskan oleh editor Mastika Zulkarnain Zakaria untuk ke Pulau Pinang mencari bahan-bahan. Salah satu misi utama aku adalah untuk mencari di mana Masonic Temple di Pulau Pinang untuk dimuatkan dalam isu utama majalah Mastika ketika itu, iaitu menjejak Freemason. Ketika sampai di Pulau Pinang, aku singgah di sebuah kafe internet untuk mencari bahan-bahan di manakah tempatnya Freemason Temple di Pulau Pinang. Dan dalam ketika aku sedang Google, tiba-tiba aku terjumpa satu maklumat bahawa ada seorang lelaki yang merupakan seorang doktor, merupakan ahli Freemason yang mempunyai kedudukan di dalam pertubuhan tersebut. Segala maklumat tentang di mana klinik beliau, nombor telefon klinik beliau, semua aku perolehi melalui internet. Aku pun tanpa berlengah terus call untuk bercakap dengan doktor tersebut. Dan pada awalnya dia menolak permohonan aku untuk bertemu dengannya, dan setelah aku memperkenalkan diri aku sebagai wartawan Mastika, dia kata dia tidak ada masa dan sebagainya. Tapi apabila aku sebutkan kepadanya bahawa aku ingin bertemu beliau untuk menemu ramah berhubung dengan Freemason, dia terdiam dan kemudian kata, "Okay, you can come now." Aku pun bergegas pergi ke kliniknya yang terletak di Jalan Macalister Road di Pulau Pinang. Setelah itu aku dapatlah bertemu dengan beliau di dalam kliniknya. Beliau merupakan seorang doktor pakar kulit. Nama beliau ialah Dr. Daljit Singh Nagri. Rupa-rupanya beliau merupakan District Grand Master di dalam Freemason. Dia juga memberitahu aku bahawa dia bertanggungjawab untuk menjaga pertubuhan tersebut di 3 buah negara, iaitu Malaysia, Singapura dan juga Thailand. Freemason didaftarkan di atas nama District Grand Lodge of Middle East. So ketika kami berbual-bual, antara soalan yang aku tanyakan kepada beliau, adakah benar Freemason ini merupakan sebuah pertubuhan yang ada kena-mengena dengan Yahudi? Ya, kita semua sedia maklum bahawa teori konspirasi yang bersepah di dalam internet itu menerangkan bahawa Freemason, Illuminati, Skull and Bones dan bermacam-macam lagi pertubuhan ini, termasuk Rotary Club, lain kelab, kononnya dikaitkan dengan sebagai pertubuhan underground yang mempunyai kaitan dengan Freemason dan juga Yahudi. Jadi apabila aku bertanyakan tentang adakah pergerakan Freemason ini mempunyai hubungan dengan Yahudi atau kaitan dengan Yahudi, reaksinya agak terperanjat. Lalu dia berkata kepada aku, No. Freemason tidak ada kena-mengena dengan Jews. Apa yang you dengar dalam internet, apa yang you baca dalam internet is not true. Katanya lagi, segala perkara pelik, mistik dan mitos yang dikaitkan dengan pertubuhan tersebut tidak berasaskan bukti yang kukuh. Ianya hanya lebih kepada teori konspirasi saja. Tambahnya lagi, perkara itu mungkin terjadi disebabkan Freemason merupakan sebuah pertubuhan yang telah lama wujud dan mempunyai ciri-ciri eksklusif yang tidak ada pada pertubuhan lain. Freemason merupakan sebuah pergerakan atau pertubuhan yang sekular kemasyarakatan yang boleh disertai oleh sesiapa saja tanpa mengira bangsa, agama, dengan syarat individu yang ingin menyertai Freemason percaya bahawa adanya Tuhan. Ini bermakna golongan etis atau free thinker tidak dibenarkan untuk menjadi ahli Freemason.
Dan kata legit lagi, untuk menjadi ahli Mason, seorang itu perlu mengangkat sumpah terlebih dahulu sebagai satu ikrar taat setia kepada pertubuhan tersebut. Dan aku berbual dengannya hampir 45 minit ke 1 jam. Di akhir-akhir perbualan kami, beliau mengatakan bahawa pertubuhan Freemason ini bukanlah pertubuhan yang berniat jahat. Ia hanyalah satu pertubuhan sekular yang boleh dianggotai oleh orang-orang biasa melalui recommendation daripada ahli-ahli yang lama. Keahliannya itu tidak terbuka secara umum kepada sesiapa saja boleh datang berdaftar, tetapi ia mestilah dibawa ataupun direkomendkan oleh ahli-ahli lama di dalam pertubuhan tersebut. Jadi mungkin katanya disebabkan eksklusifnya Freemason ini dan juga ianya dianggotai oleh ramai orang-orang yang mempunyai kuasa dan pengaruh dalam pertubuhan ini, menyebabkan pelbagai tanggapan ataupun teori konspirasi yang timbul, malah termasuklah mengaitkan Freemason ini dengan Yahudi, Dajjal dan juga penyembahan Lucifer atau syaitan. Dan perkara ini pun sememangnya kita tahu bahawa di dalam internet terlalu banyak teori-teori konspirasi yang cuba mengaitkan Freemason, Illuminati dan sebagainya ini sebagai sebuah gerakan-gerakan subversif yang ingin menguasai dunia. Artis-artis barat yang terkenal seperti Madonna, Jay-Z, Beyonce dan lain-lain juga dikatakan sebagai anggota dan ahli-ahli kumpulan subversif terancam ini. Tetapi setakat ini apa yang dikatakan, yang didapati sumber-sumber di dalam internet itu hanyalah sekadar satu teori. Ada juga yang mengatakan bahawa ada artis-artis yang mengaku bahawa mereka terlibat ataupun benar dakwaan-dakwaan bahawa Illuminati dan sebagainya ini adalah satu pertubuhan menyembah syaitan ataupun satu pertubuhan yang songsang yang tidak berasaskan kepada norma-normal kehidupan masyarakat, tetapi setakat ini ia hanyalah satu teori sahaja. Dan di dalam salah satu rancangan National Geographic juga telah membongkar ritual dan juga pergerakan di dalam Mason, di mana nampaknya Freemason ini lebih terbuka pada hari ini dengan bersetuju untuk menendahkan ritual-ritual mereka kepada umum melalui rancangan-rancangan TV. Dan juga sejauh mana kebenaran teori-teori konspirasi yang ada. Sebab sekarang ini apa yang kita cakap, apa yang kita lihat, apa yang kita baca hanyalah berdasarkan komen-komen, teori-teori pihak-pihak tertentu yang kita tidak dapat sahihkan kebenarannya. Jadi pada aku, korang nak berpegang dengan teori konspirasi itu, berpeganglah. Tapi bagi aku, apa yang aku ceritakan ni hanyalah untuk menceritakan apa yang diluahkan oleh kepala Freemason itu sendiri. Selepas di Pulau Pinang, aku akan ceritakan pula selepas ini membuat temu janji di sebuah Freemason Temple di PJ. Dan kami di situ dibenarkan masuk ke dalam ruangan ritual dan juga tempat mengangkat sumpah bagi ahli-ahli baru. Nanti aku ceritakan pengalaman kami masuk ke dalam Freemason Temple dan ruangan ritual mereka itu pada video yang akan datang.